أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Syakir. InsyaAllah. Alhamdulillah. Haji Muhammad bersama kami malam ni. MasyaAllah. Apa khabar Haji? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. semua. Alhamdulillah. Okey, syukur. Okey, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita akan teruskan kelas tajwid Al-Quran kita. Asas tajwid Al-Quran. Kita masih lagi mempelajari ilmu tajwid dan juga asas-asas tajwid. Ulang kaji dan juga kita akan sebut semula tajuk-tajuk yang kita dah belajar semula. Semua kita dah belajar masya-Allah beberapa kali. Dan kita akan ulang sebagai murajaah kita, ulang kaji kita. Setiap kali kita mula, kita ulang, kita akan dapat mengingatkan diri kita dan juga kita mengasahkan ilmu pengetahuan kita dan kita memperbaharui apa yang kita pernah belajar dulu, kita tambah lagi faham, tambah lagi jelas. Itu matlamat untuk kita ulang-ulangkan tajuk-tajuk yang kita dah belajar dalam kelas-kelas tajwid. Tak kira lah berapa kali kita dah khatam kitab tajwidnya. Jadi setiap kali kita ulang, insya-Allah ada manfaatnya, insya-Allah. Sementara kita akan tambah juga pelajaran baru kita, tajuk baru kita. Mungkin untuk pengetahuannya, pelajaran baru kita dah sampai ke hampir ke penghujung kitab tajwid pun. Kita sekarang ni dah di sifatul huruf. Kitab ataupun tajuk besarnya sifat-sifat huruf. Jadi sebelum kita tambah tajuk baru tu, kita akan buat ulang kaji bersama. Okey, insya-Allah kita terus masuk ulang kaji kita pada malam ini. Saya pilih untuk kita bincang semula bab al-waqf wal ibtida'. Ini bab al-waqf wal ibtida', saya share di skrin ni. Kalau ikut yang lepas, minggu lepas kita bincang bab mad mad kita dah hampir selesai. Untuk malam ni kita akan masuk waqaf ibtida'. Kenapa kita pilih waqaf ibtida'? Ikut susunan memang habis tajuk mad segala jenis-jenis mad tu, ikut apa yang kita susun tajuk dalam kelas tajwid kita, waqaf dan ibtida' lah. Jadi bagi mereka yang ada buku nota ataupun atau buku tajwid, bolehlah buka bab waqaf dan ibtida'. Waqaf ibtida', untuk kita buat kesimpulan awalnya, waqaf ibtida' ini merupakan tajuk antara yang penting juga dalam ilmu tajwid dan juga dalam kita membaca Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran, perkara yang pentingnya kita nak kena tahu macam mana kita nak berhenti dan macam mana kita nak mulakan semula. Sebab dalam kita membaca Al-Quran ini, ada surah-surahnya, ayat-ayatnya panjang. Bila ayat panjang ini, kita perlu kepada nafas yang panjang. Jadi antara kita ada yang Allah anugerahkan nafasnya panjang, Masya Allah. Dan ada antara kita ada yang nafasnya tak cukup panjang. Bila tak cukup panjang, dia perlulah kepada kaedah dan ilmu tajwid ini, macam mana dia nak baca dengan nafas yang pendek ini supaya bacaan dia tak melakukan kesalahan dari segi pecahkan makna, potongkan cerita, ataupun kadang-kadang pecahkan perkataan pun. Itu membantu kita. Kalau kita belajar waqaf ibtida' dan kita faham waqaf dan ibtida', insya-Allah akan membantu dalam bacaan nanti kita tak melakukan kesalahan yang nyata atau kesalahan yang jeli, yang jali, yang nyata, yang terang dan berterusan, betul. Okey. Sebelum saya baca apa yang ada dalam muzakirah kita, dalam nota kita ini, seperti biasalah, saya akan beri peluang kepada sesiapa yang nak bercerita dulu ikut ilmu pengetahuan masing-masing. Kalau saya buat soalan bab waqaf dan ibtida' ini dalam kita membaca Al-Quran, apakah kaedah yang sedia ada pada diri masing-masing
waktu kita nak baca tu kita nak jaga apa ataupun kita bergantung dengan cara dan kaedah yang mana satu. Contohnya maknanya kalau baca contohnya ayat ini panjang. Ayat ini sampai 2-3 baris, 2-3 line. Confirmnya tak habis dengan satu nafas. Tak cukup dengan satu nafas. Jadi bila nafas tu tak cukup, apa kita punya ilmu ataupun senjata kita untuk kita selamat daripada melakukan kesalahan waktu kita membaca ayat panjang itu. Okey. Dipersilakan siapa boleh share. Okey, soalannya boleh. Jadi maknanya saya nak beri laluan kepada peserta ataupun hadirin dan hadirat dulu bercerita dululah ikut ilmu masing-masing, apa pengetahuan masing-masing. Kalau ayat itu panjang, apakah persiapan kita untuk membaca ayat yang panjang itu dengan cara kita sendiri yang kita tahu supaya bacaan itu selamat daripada kesalahan wakaf dan ibtidah. Maksudnya tak berhenti tempat yang salah, tak mula dengan cara yang salah, ataupun kita tak potongkan perkataan itu, pecah-pecahkan perkataan. Macam kelas yang lepas saya ada sentuh dalam kelas tahsin muslimin, kalau ingat saya ada sentuh ada antara qari kita baca perkataan itu dia pecahkan tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar. Contohnya perkataan saya ambil bahasa Melayu lah. Contohnya kalau kata perkataan makan, makan, dia berhenti makan, lepas tu dia ambil kan saja. Dia berhenti. Contohnya saya makan nasi. Dia ambil kan nasi. Dia tak ambil makan. Okey, jadi bila macam tu perkataan itu sangat jelas lah. Dalam bahasa Melayu, saya makan nasi, patah balik ambil kan nasi. Memang tak jadi makna. Dalam bahasa Arab pun, dalam Al-Quran pun begitu juga. Bila kita pecahkan perkataan itu sangat jelas salahnya, dan itu antara perkara yang kadang-kadang berlaku tanpa kita sedar. Okey. Boleh? Okey, silakan. Siapa yang boleh ambil nafas lah Ustaz. Okey, maknanya ambil nafas. Ambil nafas. Okey, macam mana nak ambil nafas? Misal kata satu ayat tu panjang, jadi kita tak mampu nak habiskan, mungkin nafas kita tak cukup, jadi kita baca setengah, habis sambung lagi setengah. Masa lagi ni okey, saya cari satu ayat. Misal saya cari saja. Kita buka surah 3 ayat 3 page 3. Ini suatu Baqarah Ustaz Boleh saya slide Ustaz? Try cuba. Muka surat berapa? Muka surat 3. Muka surat 3 okay. Ayat 6 ke atas sekali. Ya, ambil ringan-ringan lah Ringan-ringan katakan Sekejap, saya nak tengok juga. Siapa tu cakap tu? Ayat 6 Ayat 6 atas sekali. Okey. Atas sekali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum. Boleh satu stop. Okey. Habis kita balik balik. Ya sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzir la yu'minun. Okey. Cara bacaan itu betul, tapi saya nakkan Haji Amiruddin, Muhammad Amiruddin cerita apa Haji buat, apa Syekh buat. Itu ilmu maksudnya, ilmu wakaf dan ibtidah yang kita tahu. Oh, okey Ustaz. Saya faham. Nanti yang nombor 2 boleh, yang nombor 2. Ada hukum apa tahu, ada Sabar. Jangan pergi nombor 2. Cepat sangat. Nombor 1 belum lepas lagi. Soalan saya, apa yang Haji Amir buat tadi, Haji Ajidin buat tadi, dalam ayat 6, ayat 6 muka surat 3 tadi. Ayat tu panjang, adanya segala mat ada. Jadi Ajidin buat apa? Berhenti setengah. Berhenti setengah, lepas tu? Sambung balik.
Kita ghostan dua ghostan balik. Ghostan balik. Ghostan balik, baru sambung balik. Okey, itu maksudnya. Ilmu al-waqf wal ibtida, wakaf dan ibtida nakkan kepada itulah. Nakkan kepada maksudnya dalam kita nak membincangkan wakaf dan ibtida, nakkan kepada kita tahu nak berhenti di mana, kita tahu nak mula balik, nak sambung bacaan kita balik. Itu yang kita nak sampaikan dalam perbincangan ataupun merajaah kita, ulang kaji kita pada malam ini. Jadi betapa pentingnya wakaf dan ibtida dalam kita membaca Al-Quran. Sekiranya kita meraihkan cara-cara ini, kaedah-kaedah ini, maka kita selamat dari kita melakukan kesalahan. Sebab macam saya sebut tadi, siapa-siapa yang tak jaga wakaf dan ibtida, dia boleh melakukan kesalahan tanpa dia sedar, dan kesalahan itu kadang-kadang kesalahan yang terang, yang nyata, yang tak dimaafkan, yang boleh merosakkan makna, yang boleh merubahkan makna. Itu bahaya. Sebab itu wakaf ibtida ya antara tajuk yang penting dalam bab tajwid kita. Okey, insya-Allah. Kita mulakanlah. Terima kasih. Sama-sama, insya-Allah. Okey, kita mulakan. Insya-Allah saya akan cuba ringkaskan dulu, lepas tu nanti kita buka ruang untuk kita bincang sama-sama. Okey, bab wakaf dan ibtida ini kalau kita tengok dari segi tajuknya, dia ada beberapa poin yang penting. Yang pertamanya kita tahu bab makna wakaf. Makna wakaf iaitulah kita nak berhenti. Okey, dalam bacaan kita harus berhenti. Waktu kita nak berhenti itu, kita kena tahu kita nak berhenti di mana. Jadi macam mana kita nak berhenti? Dalam kita punya muzakirah ni, berhenti itu, wakaf itu terbagi kepada 3. Yang pertamanya ittirari. Berhenti secara terpaksa, tiba-tiba. Terpaksa ini maknanya bukan dalam kawalan kita, bukan dalam pilihan kita. Kadang-kadang terbatuk ataupun apa-apa sajalah perkara yang mendatang, tiba-tiba kita terberhenti secara mengejut, emergency break-nya, maka dalam berhenti itu dinamakan wakaf juga. Tapi wakaf itu dah tentunya berhenti tanpa kita sedar, tanpa kita pilih, dia berlaku kekurangan di situ. Apa yang kita perlu buat? Kita berhenti boleh, dah terpaksa kena berhenti, kena berhenti lah kan. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena patah balik. Jadi kita kena ingat, yang pertamanya, keadaan pertama, bila tiba-tiba kita terberhenti, kan kadang-kadang dia boleh berlaku juga, nafas kita bajet tu tak kena. kita punya nafas, kita tahu nafas kita dah nak habis, tapi kita rasa macam boleh pergi lagi. Tiba-tiba memang tak boleh pergi, terpaksa kena berhenti juga. Itu pun kira wakaf ittirari. Jadi dalam keadaan itu, kita dah terberhenti dengan wakaf ini, dengan cara ini, maka kena patah balik. Sama ada perkataan yang last kita baca, ataupun kita ghostan beberapa perkataan yang sebelum tempat yang kita berhenti itu. Jadi kalau kita guna kaedah ini seperti mana Haji Din buat contoh pada ayat 6 tadi, kaedah inilah paling selamat sekali. Paling selamat sekali. Jadi mungkin kaedah inilah boleh dikatakan untuk semua wakaf dan ibtida, kalau kita gunakan cara ini insya-Allah selamat. Berhenti, lepas tu jangan terus kita pergi, kita ghostan balik beberapa perkataan. Jadi nak ghostan balik itulah kita nak tahu perkataan mana yang kita nak cari. Perkataan bukan semua kita boleh ambil. Nanti insya-Allah hujung-hujung perbincangan ni ada dia membantu juga kata-kata ataupun huruf-huruf apa yang kita nak kena cari. Jadi kita ingat yang pertamanya wakaf ittirari, bila kita berhenti secara terpaksa. Okey. Berhenti yang kedua, wakaf yang kedua iaitu ikhtibari. Ikhtibari maknanya berhenti, wakaf ini wakaf untuk nak beritahu hukum ataupun nak test pembaca itu dia tahu hukum ataupun tidak. Dia tahu berhenti ataupun tidak. Jadi contohnya, tiba-tiba kita tengah-tengah baca, ada orang suruh kita berhenti. Ustaz kita ke, kawan kita ke, cuba try lagi. Cuba berhenti perkataan ini. Bunyinya macam mana? Jadi kita boleh berhenti perkataan itu. Jadi sama ada kita berhenti, cara kita berhenti wakaf itu betul ataupun tidak. Ataupun kita tak tahu caranya, maka dia akan terangkan, okey, cara berhentinya begini. Ini untuk test ataupun untuk nak bagi tahu hukum cara berhenti itu sendiri. Okey, ini tak ada masalah lah. Ini jangan berlaku. Mungkin dia boleh berlaku kalau kita ada tadarus,
kita ada talaqi ramai-ramai ataupun ustaz yang bimbing kelas kita, kadang-kadang dia buat cara ini untuk dia nak bagi tahu cara kita nak berhenti tu macam mana. Okey, wakaf yang ketiga inilah wakaf yang kebanyakan kita nak bincang, iaitulah wakaf ikhtiyari, wakaf pilihan kita sendiri. Kita sendiri yang nak berhenti di mana. Maka bila kita nak berhenti di mana inilah kita nak kena tahu tempat yang kita nak berhenti tu mana tempat yang boleh, mana tempat yang tak boleh. Jadi kita sendiri yang nak kena jaga nafas kita dan juga kawal nafas kita dah nak habis, cepat-cepatlah berhenti. Jangan betul-betul habis baru nak berhenti, itu masalah nanti. Tak cukup nafas, kita pun tercari-cari tempat nak berhenti, nanti tersalah. Jadi sebelum nak habis nafas tu, kita dah boleh cari tempat yang kita nak berhenti. Okey, jadi ketiga-tiga ni, wakaf ini yang kita nak kena, yang selalu berlaku dalam bacaan Al-Quran. Okey, wakaf ataupun tanda-tanda wakaf, saya ringkaskan di sini, tak sebut satu-satulah. Ada tanda mim kecil. Ada tanda mim kecil, itu wakaf lazim. Wakaf lazim, tanda yang kena berhenti. Banyak juga dalam Al-Quran bila ada tanda mim kecil yang bukannya untuk iqlab, yang bukannya untuk hukum iqlab, maka kita berhenti. Wakaf itu wakaf yang lazim, kena berhenti. Jadi kalau kita langgar, kita sambung juga, maknanya kita dah menyalahi cara yang betul, maka kita menyalahilah cara Nabi SAW. Ada tanda mim, kita berhenti. Ada kan? Dalam Quran banyak, selalu kita jumpa. Paling jelasnya dalam surah Surah Yasin. La yahzunka qawluhum. Ujung sekali kan, ujung muka surat yang terakhir tu. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dalam skrin saya ni satu je ada, satu aja ada. Banyak dalam surah Yasin ada satu. Maksudnya ya surah Yasin lah. Ya. Ni yang contoh yang dalam skrin ni, dalam surah Al-An'am, innama yastajibu alladhina yasma'un. Ada mim kecil, berhenti di sini. Okey, jadi tanda mim kena berhenti. Dan juga tanda yang keduanya yang kena berhenti, iaitulah tanda qala. Qala, qalam, qaf, lam, atau alif maqsurah, dia panggil alif maqsurah. Okey, qala ni pun tanda sebenarnya tak qala ni berhenti lebih baik daripada sambung. Tapi rata-ratanya kita ni tak ada, mungkin kita ni tak ada yang betul-betul nafas panjang. Maknanya kalau macam qori-qori, masya-Allah, dari Mesir tu boleh habiskan 2 3 4 baris, 2 3 4 line dengan nafas yang satu tu, mungkin kalau qala ni dia boleh sambunglah. Tapi kita yang orang-orang biasa, nafas yang standard biasa ni, kalau bagi saya lah, jumpa qala tu rezekilah. Jangan kita lepaskan. Berhentilah. Kan? Qala tu rezeki kita untuk kita nafas, tarik nafas baru dan kita baca dengan selesa pula. Jangan baca sambung kalau qala. Bagi saya lah, saya cadangkan, jumpa je qala, anggapkan qala ini sama dengan mim kecil tadi. Berhentilah. Sebab selamat kita, boleh kita tarik nafas baru dan kita boleh baca sambung dengan selesa. Jadi qala ni kita berhenti, terus kita boleh sambung yang berikutnya. Okey. Wakaf yang ketiga, tanda yang ketiga, solah. Solah, sad, lam, alif maqsurah. Solah pun banyak dalam Al-Quran. Makna wakaf ini ataupun tanda ini iaitulah wasal lebih afdal, lebih aula dari kita berhenti. Dari segi makna dia, kalau kita sambung lebih baik daripada kita berhenti. Tapi sama juga. Bagi saya sama juga, kita dalam proses belajar untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran yang baik, yang mahir, kalau ada solat, saya pilih berhenti juga daripada sambung. Walaupun kadang-kadang sambung, walaupun dalam makna sambung ini lebih sempurna, lebih baik, tetapi dengan sebab nafas kita pertama, yang keduanya disebab kita ni belum lagi betul-betul lancar membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna, maka solat ini berhentilah untuk kita dapat nafas yang baru dan kita boleh baca hukum-hukum yang lain itu dengan baik dan sempurna. Jadi saya pilih dan saya cadangkan solat, kalau kita jumpa dalam bacaan kita, kita pilih berhenti dulu. Dan kita faham
sambung lebih baik dari segi makna, tapi berhenti lebih selamat dari segi kita nak menjaga hukum-hukum yang lain. Kecuali kalau solat ini ada dalam surah-surah yang ayat-ayatnya pendek-pendek. Ayatnya tak sampai satu line, satu baris, itu kita nak sambunglah. Kan ada beberapa surah dalam Al-Quran memang pendek-pendeknya. Jadi kalau ada tanda solat, sambunglah, habiskan ayat itu. Okey. Mungkin solat ni tak perlu contoh, banyak dalam Al-Quran. Kita boleh baca, bila kita jumpa, berhentilah untuk kita tarik nafas yang baik, yang baru. Okey, wakaf, tanda wakaf yang keempat iaitulah tanda la. Tanda la, lam alif ini maknanya tanda dilarang wakaf berhenti. Dilarang berhenti. Okey, bila dilarang berhenti, ini pun kita nak kena ada cara kita. Bila ada dalam ayat itu, kita kena betul-betul jaga nafas kita. Macam mana? Selalunya pembaca yang berjaga-jaga, pembaca qari yang betul-betul berhati-hati dalam bacaannya, selalunya sebelum dia nak baca ayat itu, dia boleh scan sempitan selalu. Secara laju-laju tu dia scan dulu satu line tu, dua line ke ataupun satu ayat itu ada apa tanda-tanda wakaf. Selalunya mata dia cepat, dia tengok dulu. Oh, adalah. Okey, kalau adalah dia dapat jemput adalah, okey, berhati-hati. Tengok la itu dalam line pertama, tengah-tengah ke hujung-hujung. Kalau hujung-hujung kita rasa tak cukup dengan nafas yang pertama. Lagi-lagi kalau la itu ada pada line yang kedua, berhati-hatilah kita. Jangan kita baca sampai la baru kita nak cari tempat berhenti, tidak. Jadi kita berhenti sebelum ada tanda la itu. Okay. Bila kita berhenti sebelum ada tanda la itu, lepas tu kita patah balik, kita selamat dari wakaf yang tak sempurna. Itu amalan saya lah. Saya boleh cadangkan begitulah. Bila ada la, berhentilah sebelum perkataan yang ada tanda la itu, berhenti sebelum perkataan itu. Maka kita patah balik, lepas tu kita berhenti. Kita boleh lalu la itu tanpa kita berhenti pada perkataan la. Boleh kita cari contoh? Saya ada contoh kat kitab, Ustaz, boleh tak saya baca? Ada contoh apa? Contoh la ni, la dilarang berhenti. Okey, baca. Saya try. Allazi tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Boleh ke? Begitu. Jadi betul saya berhenti kat la. Okey, sambung balik sambung. Yaquluna salamun alaikum udkhulu jannah. Okey. Kejap Jadidin. Saya kena buat gini lah. Sebab Jadidin baca betul, cuma mungkin kita tak nampak di skrin. Jadi minta maaf sikit. Saya tengok kat kitab punya contoh, Ustaz. Okey, boleh. Cuma saya nak kena tunjuk dekat skrin ni supaya semua kita nampak, insya-Allah. Sekejap ya. Okey, sebab la ni memang banyak juga, kerap juga kita jumpa, dan kadang-kadang kita berhenti disebabkan kita tak buat kiraan dulu macam mana kita nak guna nafas kita dan kita selamat. Kadang-kadang kita guna panjang, lepas tu tiba-tiba adalah dah tak boleh dah. Tak nak nafas pun dah habis, dah sampai pada tanda la, terpaksalah kena berhenti juga. Padahal la itu memang tanda yang dilarang kita berhenti. Mungkin ada yang bertanya, kalau berhenti juga jadi macam mana? Memang bila dah ulama Al-Quran, ahlul Quran, ulama ulumul Quran ini telah pun memberi tanda-tanda ini, mereka dah kaji dari segi makna, dari segi kesempurnaan. Bila kita langgar juga, maknanya kita dah melakukan kekurangan yang tak sepatutnya. Okey, kini kita ambil surah yang mudah. Surah Al-Baqarah juga saya share sini. Surah Al-Baqarah. Nampak tak? Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat 5. Siapa ada Quran boleh buka muka surat 5. Muka surat 5 ayat 20. Wabashirin. Ya, betul. Atas sekali Okey. Lil kafirin. Okey. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihat. Kalau dalam Quran saya ini la ada pada perkataan rizqa.
Ada tak? La, tanda la. Line yang kedua. Hanya Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Ada la tak? Rizqa. Rizqa tak ada Ustaz. Rizqa Ya. minha min samari. Kita punya Quran tak ada. Quran kita, Quran apa ni? Quran mana? Ni apa dia panggil tu? Allahu Akbar. Waqaf Telaga ibtidah. biru, Ustaz. Telaga biru, telaga biru. Waqaf ibtidah. Tak ada, tak ada. Waqaf tidak ada short ni. Anhar. Ini Okey, solat dah. yang lam alif ni tak ada Ustaz. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Sama rizqa minha min samar. Kan tak ada, tak ada. Tak ada di situ Tak ada, tak ada. Ini kita pakai telaga biru weh. Saya telaga merah, patutlah tak sama. Macam mana kita nak cari yang sama? Yang lain ada tak ada juga Saya pun tak ada. Dia mungkin Ustaz, mungkin memang dia dah cakap yang pasal dia tak boleh sambung, dia memang dia susah sambung terus sebab tu dia tinggalkan situ itu lah. Dia tutup sekali jadi orang tak ada berhenti Ustaz. Kesimpulan Haji Bashir baguslah. Okey, tak apa, kita belajar dari sini. Sebenarnya kita belajar dari sini, kita tambah apa? Kita tambah lagi ilmu dan kita tambah lagi pengetahuan kita. Bahawasanya, sekejap saya nak bagi poin di sini. Bahawasanya tanda-tanda yang ditandakan selain daripada tanda nombor ayat itu, tanda-tanda ini adalah ijtihadi. Ijtihadi maknanya usaha ulama-ulama kemudian mereka yang yang arif dan faham Al-Quran lebih mendalam dari segi maknanya, tarabut maknanya kesinambungan ayat, kesambungan ayat, cerita apa semua. Ulama-ulama inilah yang meletakkan tanda-tanda ini. Sebab itu dulu ada, saya punya versi ni versi yang dulu ada. Mungkin sekarang ini ulama-ulama terkini ini dia kata tak perlulah di sini, la pun tak perlu. Nak berhenti pun tak apa, nak sambung, tapi kalau tak ada maknanya kena sambung terus macam Haji Bashir kata. Jadi apa yang kita faham di sini, tanda-tanda yang ada dalam Quran kita selain daripada nombor 1, 2, 3 adalah ijtihad ulama. Kita pun tak tergantung dan tak terikat pastinya lazimnya kena ikut tanda-tanda itu, tidak. Yang paling selamatnya nombor-nombor ayat itu paling confirmnya. Jadi kalau ada, alhamdulillah ulama itu telah membantu kita. Kalau tak ada, guna kaedah yang kita tahu, bila kita habis nafas berhenti dan kita ghostan balik. Okey, jadi la di sini tak ada, kena cari ayat lain. Tak apalah, anggapkan la di sini ada. Yang Quran saya ni, saya dah share screen. Tengok di sini, kita sebagai contoh, contohnya kalau kita berjumpa la ni di tempat lain, di ayat-ayat lain, surah lain, kita gunakan kaedah yang sama. Contohnya, ayat yang saya ada ni, ada la pada perkataan rizqa. Lain yang kedua di tengah-tengah. Contohnya saya baca macam ni. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا. Saya dah nampak la di sini ada, jadi saya tak lajak. Bila saya lajak, lebih dah nafas. Kalau saya lajak, contohnya saya lajak juga, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Dah terberhenti dah. Dah terberhenti sebab nafas dah tak ada. Jadi sama ada caranya untuk saya selamat diri saya daripada terberhenti pada rizqa yang ada la dalam Quran saya ini. Saya akan berhenti sebelum rizqa ni. Kullama ruziqu, berhenti sini, patah balik. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Lebih. Lajak selepas pada la itu berhenti, ambil patah balik. Qalu hadzalladzi ruziqna min qabl. Jadi betul-betul kita elakkan dan kita larikan diri kita daripada berhenti pada perkataan yang ditandakan la tadi. Dan begitulah contohnya sekiranya ada dalam mana-mana ayat yang kita baca, bila ada la dalam ada tanda la ni, maka kita buatlah cara ini lebih baik dan lebih selamat daripada kita cuba-cuba habiskan nafas kita dan juga paksa diri kita dengan nafas yang kita baca. Kadang-kadang kita tak selamat. Okey, tanda yang kelima, waqaf jaiz, iaitulah tanda huruf jim.
Huruf jim jawazut tarafain maknanya 50-50, berhenti pun boleh, sambung pun boleh. Cuma bagi saya pilih berhenti dari sambung. Berhenti Anggap bagus Ustaz anggapkan ini satu hadiah dan peluang untuk kita berhenti, habiskan nafas dan kita tarik nafas baru, dan juga kita boleh baca dengan nafas yang baru dengan selesa bacaan insya-Allah. Jadi jangan kita membazirkan tanda-tanda ini yang adanya dalam ayat ini untuk membantu kita, tiba-tiba kita tak gunakan. Saya anggap rugi siapa yang baca sambung bila ada tanda-tanda. Jin betul. Lagi satu kita boleh macam boleh relax baca Ustaz Ya betul, boleh relax, tarik nafas, lepas tu boleh baca dengan selesa. Jadi kesimpulannya kita ada 5 tanda di sini. Saya buat kesimpulan senang je. Yang la je jangan berhenti. Yang lain kita berhenti semua. Itu senang je. Sama ada huruf mim kecil, qala, sola, huruf jim, berhenti semua-semuanya. Dan kita tarik nafas baru. Ini bagi kita yang peringkat awal kita baru nak jinak-jinak dan juga kita baru nak perkemaskan ilmu tajwid ataupun hukum-hukum tajwid. Jangan kita sambung bila ada tanda-tanda ini. Apatah lagi kalau nak sambung nombor-nombor ayat tu. Contohnya ayat-ayat itu dah ada nombor 1, 2, 3 penghujung ayat, kita sambung lagi dengan ayat yang kedua, yang ketiga. Itu lagi bahaya bagi kita yang belum nafas panjang, belum tahu tajwid betul-betul. Bila kita sambung main sambung, banyak akan berlaku kekurangan di situ. Jadi di sini sebenarnya kita boleh sekaligusnya kita boleh amalkan dalam solat kita contohnya kan. Kadang-kadang kita solat ni kita antaralah masya-Allah, mungkin ada antara kita ni masya-Allah solat malamnya, solat sunnah banyak dia istiqamah menjaga setiap hari, ada solat-solat tambahannya. Maka dia mungkin dia baca-baca surah-surah yang lazim yang dia hafal mungkin antara kita hafal surah Al-Mulk ke, surah mana-mana surah ke. Jadi kadang-kadang bila solat banyak ni, baca banyak ni, dia nak laju. Bila dia nak laju, dia nak sambung. Contohnya Fatihah pun dia dah sambung dah contohnya. Dia jadi macam imam tarawih pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya sebab dia nak buat solat banyak ni, banyak rakaat ni, jadi bacaan dia laju-laju. Dalam cepat. Ya, cepat tu boleh, tapi betul-betul nak kena raikan semua hukum-hukum tajwid. Macam mana nak sambung, lepas tu nafas kita nak kena betul-betul jaga, lepas tu sebutan tu bagi betul-betul sempurna, hukum-hukum tu nak kena letakkan semua tempatnya, dan termasuknya wakaf ibtida, nak berhenti di mana, nak sambung di mana. Jadi banyak benda yang dia nak kena jaga kalau nak baca laju. Perlu kepada ilmu. Okey, berikutnya kita ada tanda ta'anuq ni. Tanda ta'anuq ni insya-Allah mungkin tuan-tuan puan-puan semua kenal, iaitu tanda yang kembar ni. Berhenti salah satu, jangan berhenti kedua-dua. Nak sambung pun boleh, tapi macam tadilah. Bila dah namanya ada tanda berhenti, berhentilah, jangan sambung. Kecuali kalau ayat tu pendek, macam ayat kedua dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada setengah Quran ada tanda ta'anuq ni kan? Ada. Ada 2 di situ. Jadi disebabkan ayat ni pendek, boleh kita habiskan, tak ada masalah. Tapi kalau berhenti, dapat pahala berhenti. Sebab disebabkan kita gunakan cara ini untuk kita nak sempurnakan makna, insya-Allah. Dari segi itu dapat pahala insya-Allah. Okey. Itulah kesimpulan yang ada pada wakaf dan ibtida, dan di sini ada beberapa peringatan yang saya anggap penting sebagai kita nak faham dan juga kita nak simpan. Tambihat ni peringatan untuk kita semua. Okey, antaranya yang pertamanya setiap akhir ayat berhenti. Ini yang saya baru tadi. Pada akhir-akhir ayat berhentilah. Kalau nak sambung, kita kena tahu kaedah sambungnya. Maksud kaedah sambungnya, ayat Al-Quran, kalau kita berhenti, akhir kalimah itu huruf yang terakhir kita matikan. Kalau dia tak berbaris atas 2, kita matikan. Tapi kalau kita nak berhenti, nak sambung kepada ayat yang kedua, kita kena hidupkan.
Okey, sebagai contoh ini seronok juga bila kita insya-Allah cuba memahami bersama. Sebagai contoh, okey. Saya ambil contoh mudah. Surah Al-Ikhlas. Ini boleh berlaku pada setiap masa dan setiap orang bila kita nak cuba sambung-sambung. Sekejap. Contohnya surah Al-Ikhlas. Okey, saya buka di sini. Surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas surah yang pendek. Kita boleh baca dengan nafas yang satu pun. Okey. Poin yang pertama tadi dalam tambihat, pada asalnya kita berhenti pada setiap penghujung ayat. Ayat-ayat yang ada nombor tu berhentilah, itu lebih sempurna dan itulah sunnah Nabi SAW. Setiap kita ar-wuquf ala ra'sil ayat sunnah. Maknanya setiap ayat kita berhenti dapat pahala. Sebab itu sunnah Nabi dan itulah yang Nabi terima dari Jibril alaihissalam dan sampaikan kepada kita. Tapi tak menjadi salah sekiranya nafas kita baik, nafas kita panjang, kita boleh sambung dengan ayat kedua, ketiga. Jadi kena betul-betul nafas yang baik, satu. Dan yang keduanya kena tahu macam mana nak sambung kepada ayat yang kedua itu. Nak kena tahu cara dia. Sebab macam saya sebut tadi, bahasa Al-Quran dan bahasa Arab, bila kita berhenti atas huruf yang berbaris mati. Al-wuquf, al-lughatul arabiyyah la tubda'u bisakin wa la yuqafu ala mutaharrik. Bahasa Arab tak dimulakan dengan huruf berbaris mati dan tak diberhenti dengan berbaris hidup. Itu asal lughahnya lah. Contohnya ayat pertama, qul huwallahu ahad. Ahad. Padahal ahadun di sini kan, kita tak boleh berhenti ahadun, kita berhenti dengan matikan huruf. Ini semua orang tahu insya-Allah. Tapi kadang-kadang kita nak sambung. Kita nak sambung ayat-ayat ini dan dengan nafas yang satu, kita kena tahu macam mana kita nak hidupkan huruf-huruf ini ataupun kalimah-kalimah yang terakhir ini. Okey, surah Al-Ikhlas. Siapa boleh cuba sambung sampai habis surah ataupun 2-3 ayat surah Al-Ikhlas? Siapa boleh cuba? Ikut kaedah. Biasa Ustaz. Yang tak biasa dengar orang yang biasa dulu. Siapa yang boleh? Dipersilakan. Mengaku lagi bagus Ustaz. Bagus. Selamat insya-Allah. Okey, siapa yang boleh cuba? Saya dulu Ustaz. Okey, ya Haji Bashir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Sambung dengan Al-Basmalah. Sambung dengan bismillah sekali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insya-Allah. Tapi bacaan macam tu tak lepaslah sebab dia baca biasa tu okeylah. Cuma kalau kata nak raikan tartibnya Al-Quran, suara Al-Quran, lagu Al-Quran, dia perlu kepada nafas yang panjang. Itu yang kita kurang kan. Tapi kaedah sambung tu betul. Insya-Allah. Malam ni ada harapan dapat pelajar cemerlang malam ni. Banyak hero Ustaz. Haji Din terlepas. Okey, saya sebenarnya sebut ni saya ada tujuan sebab saya pilih surah Al-Ikhlas ni sebab saya ada kemusykilan dari seorang kita anggap masya-Allah yakni dia ahlul ilmi yakni ada ilmu, dia tenaga mengajar masya-Allah. Tapi kadang-kadang tak semuanya dia tahu. Jadi dia bertanya kepada saya, betulkah orang baca Al-Ikhlas ni dengan tambahnya pada ayat yang pertama, qul huwallahu ahadunillahus samad. Mana datang nillahu? Dia tanya dengan saya tu. Saya pun bukan muskil. Soalan tu muskil, kenapa dia tak tahu? Macam mana boleh dia tak tahu kena tambah ni di sini. Jadi maksudnya kalau macam mana pun kalau kita nak sambung qul huwallahu ahadun Allahus samad, kalau kita baca macam tu memang salah. Ini kena tahu kaedah nak sambung ayat-ayat
beberapa ayat. Jadi mungkin dia terdengar imam baca qul huwallahu ahadunillahu samad, bagi dia selalu baca ahad Allahu samad, mana datangnya ni? Dia tanya saya. Jadi itulah sebelum saya jawab, siapa boleh jawab? Kenapa kena tambah ni di sini? Huruf nun tak ada pun. Qul huwallahu ahadun Allahu samad. Tak ada mim. Sana ada hamzah wasal dekat situ. Ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal di situ. Tanwin Kita tak ada apa? Ya, betul. Hamzah wasal dan sebelumnya ada tanwin. Jadi tanwin bertemu hamzah wasal. Itu jawapan. Tanwin bertemu hamzah wasal. Cuma di sini disebabkan dipisahkan dengan nombor ayat, kita tak perasan. Kita tak nampak sangat kan, tak jelas. Selalunya dalam Al-Quran, kalau tanwin temu, selalunya macam surah Al-Kahfi pun ada 2. Kita kena tambahkan ni kan. Ada. Ada tambah, ada kena tambah ni tu 2. Maknanya kita dah tahu. Anil husna. Anil husna. Jazaanil Tanwin husna. dia tambah nun iwat nama dia. Ya, nak nun iwad boleh, ataupun dipanggil nun iltiqa'us sakinain, bertemu 2 sukun. Bertemu 2 sukun. Betul. Jadi di sini disebabkan kita selalu berhenti, jadi kita tak nampak nun tanwin itu, ataupun tak nampak nun wiqayah ke ataupun nun iwad boleh baca. Jadi di sini yang saya nak maksudkan di sini, kita perlu tahu huruf-huruf dan juga kalimah-kalimah yang kita nak kena sambung ataupun ayat-ayat yang nak sambung tu. Kalau nak sambunglah kena tahu. Contohnya macam inilah, qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu lagi nanti sekejap. Ini mudah je ni. Ini lagi mudah Okey. Buka je suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah ni kadang-kadang jarang-jarang kita dengar, tapi ialah mungkin ramai yang tahu pun, insya-Allah. Cuma tak salah kita untuk kita tazkirah ataupun kita mengingatkan, insya-Allah. Surah Al-Fatihah kadang-kadang ada juga imam yang sambung-sambung, bila sambung-sambung sampai ayat ini kita macam rasa pelik. Okey. Ayat ke-5 dan nak sambung ke ayat ke-6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Okey, siapa boleh sambung antara ayat ke-5 terus masuk ayat ke-6? Assalamualaikum, saya cuba Ustaz. Auzubillah. Nun. Huruf nun. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada apa? Okey, Haji Habib betul dah. Okey, Ajidin okey. Betul tak? Dia dekat mana? Hamzah wasal tu kan? Kena bunyi yang tukar Ustaz. Tak tahu, saya tak tahu. Saya tak boleh jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita ada 2 contoh. Contoh satu yang betul disengajakan. Yang salah. Satu yang salah. Contoh satu lagi yang salah. Okay. Mengaku juga Ustaz. Mengaku juga. Okey, betul Jidin. Ini kadang-kadang membantu sangatlah. Memang jarang-jarang imam sambung ayat ini, sebab selalunya kalau kita belajar bab waqaf ataupun bab wasal antara ayat, ada dihukumkan makruh kalau lebih daripada 3 ayat. Sebab dah rata-ratanya bila lebih daripada 3 ayat, lebih kepada dah tak cukup nafas, kalau paksa lagi dia akan merosakkan hukum-hukum tajwid yang lain. Jadi selalunya dalam solat tarawih, imam-imam akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Lalu berhenti di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Selalunya berhenti 3 kali, berhenti, habiskan surah Fatihah. Dan jarang imam baca ayat ke-5 sambung kena ayat yang ke-6. Jadi bila jarang, sekali-sekali kita dengar imam baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita pula mana ihdina? Nuh dina. Mana ihdina? Selalu baca ihdina, tak ada. Okey. So dia bawa daripada nun ni pergi kat ha. Jadi mana betul?
Bawa ke Nun. ha, bawa ke Nun. ha ke? Bawa dari nun terus Nuh Dina. Nuh Dina. Yang mana betul Haji? Nuh Dina kan Nuih Dina? Ustaz kalau baca takkan kita kata salah. Nah, Nanti Dina. batal buat kita Ustaz. Itulah nak tambah Ya. lagi yakin jawapan tu. Jadi bila kita dengar macam tu, kalau kita tak perasan ihdina ni adalah hamzah wasal, bila wasal tasqutu waslan. Hamzah wasal ini bila wasal dia tak ada. Jadi nuh dina terus. Bawa ke ha mati ihdina tu. Nuh dina. Nuh Ini Dina. pentingnya ilmu kita nak tahu macam mana kita nak sambung antara ayat-ayat. Lagi-lagi kalau kita baca dalam solat, pastikan baris yang kita nak sambung tu, baris tu betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tambah nak sambungnya na bagi atas. Jangan ni pula ataupun nu. Itu maknanya perlu kepada yakinnya hujung ayat itu baris hurufnya apa. Kalau kita nak sambung antara ayat-ayat. Tapi kembali kepada poin kita di sini, yang paling selamatnya iaitulah waqaf lah. Berhentilah pada setiap akhir-akhir ayat. Akhir ayat. Okey. Yang keduanya, waqaf pada setiap tanda yang kita dah ulang tadi, tanda mim mati, tanda qala, tanda jim dan tanda solah. Kalau nafas kita pendek, empat-empat waqaf ini, empat-empat tanda ini berhentilah sebab dia sangat-sangat membantu untuk kita tarik nafas. Okey, yang ketiga iaitulah waqaf pada akhir kalimah. Maknanya pada perkataan itu, habiskan perkataan itu. Jangan kita pecahkan perkataan. Contohnya, Zalikal kitab. Kitab. Habis di sini. La raiba fi. La raiba fi. Okey, kalau la raiba fihi ini ada berapa perkataan ini? 1, 2, 3. 3. Kita kenal dah perkataan. Kalau nak berhenti la. Raib kena berhenti raib. Kalau fi. Itu maksudnya perkataan itu kena baca habiskan. Jangan kita baca separuh-separuh. Contohnya lah. Mungkin dia boleh baca macam ni. Contoh yang ketiga. Allazina yu'minuna. Mungkin boleh baca. Allazina itu tak boleh. Berhenti pada tengah-tengah perkataan tak boleh. Minun. Kena habiskan. Yu'minun. Itu contohnya. Tapi masalahnya berhenti macam kita bincang tadi, berhenti itu kadang-kadang kita ada pilihan, kita boleh tengok. Masalahnya kita nak patah balik, ambil semula tu. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ambil setengah perkataan. Dia boleh berlaku macam ni. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Contohnya kan? Lepas tu kita terberhenti, kita nak patah balik, kita ambil minuna bil ghaibi saja. Seperti mana berlaku pada qori-qori kita dalam kelas tahsin. Bila dia terberhenti, dia patah balik, dia ambil separuh perkataan. Itu pun Saya lah dulu. saya tak sebut siapa. Saya tak sebut nama Jidin. Cuma terasa. cuma pentingnya kita tahu perkataan itu terbinanya dari huruf-huruf mana dan mana bentuk dia, mana rupa dia, supaya bila kita patah balik, kita ambil sebiji perkataan itu, tak dipecah-pecahkan. Okey, insya-Allah kita jaga-jaga ya, insya-Allah. InsyaAllah. Antara membantu kita ni, antara kita nak tahu perkataan itu hujungnya macam mana, mana satu perkataan, mana dua perkataan, di sini ada beberapa tanda. Tanda pertamanya tanwin. Kalau perkataan itu ada baris tanwin atas, baris bawah, baris depan, dua itu, maka hujung perkataan yang ada tanwin itu adalah perkataan. Sebab tanwin ini selalunya datang di hujung perkataan. Bila perkataan itu ada tanwin, berhentilah di hujung itu, di atas huruf yang ada tanwin itu. Tanda akhir kalimah. Dan tanda yang kedua, tak marbutah, tak simpul. Tak simpul tu pun tanda hujung perkataan. Contohnya as-salah, az-zakah, al-malaikah. Al-malaikah. Hujungnya kah kan? Jadi patah balik al-malaikah. Jangan ambil malaikah saja. Jangan ambil ikah saja. Contohnya ambil al-malaikah. Al-malaikah. Dan bab ibtidak ni selalunya huruf-huruf yang ada alif lam, bila kita wasal dia tak sebut alif lam. Bila kita nak patah balik, kadang-kadang kita ambil
malaikah saja, tak ambil al tu. Itu pun kerap juga berlaku dalam bacaan kita. Tapi insya-Allah bila kita dah kenal perkataan ini, kita kena ambil sebiji perkataan itu. Ini saya perlu tunjuk contoh contohnya kembali kita dalam surah Al-Fatihah. Kembali kita surah Al-Fatihah tadi. Contohnya ayat yang ke-7 al-maghdubi. Al-maghdubi. Tapi Al-maghdubi. disebabkan Al-Fatihah ni memang kita dah terlatih, cuma saya akan tunjuk contohnya lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Contohnya kadang-kadang dia ambil maghdubi, dia tak ambil al-maghdubi. Selalunya alif lam ditinggalkan. Selalunya. Kita tengoklah surah yang berikutnya. Surah yang berikutnya ayat kita ambil ayat yang ketiga. Surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Contohnya kadang-kadang dia patah balik, dia ambil solata saja. Sebab apa? Sebab dalam baca tadi dia baca wa yuqimuna as-salata, dia ambil solata terus. Dia patah balik, dia ambil solata. Padahal perkataan ini terbinanya ataupun bentuk yang sempurna as-salata. Kalau nak ambil juga daripada perkataan as-salata ni, kita kena ambil alif lam bersama. Sebab hamzah wasal bila kita nak mula kena bunyikan. Kecuali kalau kita sambung dengan yang sebelumnya wa yuqimunas salata, wasal ini tak ada. Nampak tak? Dia banyak berlaku ni kadang-kadang Contohnya ayat yang keempat boleh berlaku juga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dia ambil a saja. Sebab yang selalu bacanya alif lam itu tak dengar, tak bunyi. Okey. Jadi kita hati-hatilah. Perkataan yang ada alif lam, kalau kita nak mulakan dengan perkataan itu, pastikan baca alif lam itu sama ada qamari ataupun syamsi. Okey. Tanda yang berikutnya untuk hujung perkataan iaitulah alif maqsurah. Alif yang bentuk ya yang tak ada titik tu. Huda, Musa, Isa, Ad-Duha, Saja. Yang ada huruf ya yang tak bertitik yang baca dengan alif tu namanya alif maqsurah. Itu pun tanda hujung perkataan. Jadi kita boleh berhenti atas perkataan itu. Huruf-huruf contohnya illa, kalla, bala, hatta, ala, illa. Ini banyak berlaku, banyak berulang-ulang dalam Al-Quran. Boleh kita berhenti atas huruf-huruf ini. Okey, jadi cara paling sempurnanya untuk kita nak ibtida balik, kita ulang bacaan pada kalimah yang diberhentikan. Perkataan yang kita berhenti itu kita ulang balik ataupun beberapa kalimah yang sebelumnya. Jadi untuk kita nak cari yang paling mudahnya, kita carilah mana-mana perkataan. Ini antara yang membantu kita, bukan semualah. Huruf waw, mana-mana perkataan yang ada huruf waw, huruf fa, huruf tumma, kan? Perkataan yang mula dengan alif, dengan hamzah ni, dengan nun, dengan ya, dengan ta. Ini semua membantu bila kita terberhenti, kita nak patah balik, nak sambung semula bacaan kita, sama ada perkataan yang kita berhenti tu ataupun kita gostan balik. Dan kita nak gostan tu lah, kita nak cari huruf-huruf yang ada ni ataupun perkataan-perkataan yang ada huruf-huruf ni, insya-Allah membantu untuk kita baca dengan sempurna dan juga ulang balik kita itu, ibtidak kita itu kita baca dengan betul. Okey. Itulah lebih kurangnya berkenaan dengan murajaah kita untuk malam ini sebelum kita masuk tajuk baru. Okey, ada apa-apa pertanyaan dan soalan ataupun tambahan dalam perbincangan kita ataupun muzakarah kita ini, murajaah kita? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, cuma nak tahu aja Ustaz. Kadang-kadang Fatihah tu dibaca daripada mula sampai akhir, tapi kadang-kadang dia orang wakaf. Tapi bila wakaf yang ihdinas tu jarang dia orang wakaf kat situ. Mana dia orang baca terus ihdinas? Soalannya macam mana? Macam kata alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
sampai situ. Ihdina itu macam maaf. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia orang baca wasal. Okey. Tapi yang ihdina tu jarang dia orang baca wasal, Ustaz. Kecuali Itu kalau baca wasal tu tambah itulah ihdina. Itu saya iyyaka, kan. maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuhdina tu. Tapi jarang dia orang berhenti kat situ, Ustaz. Jarang berhenti ke jarang sambung? Jarang sambung, maaf. Jarang sambung. Okey. Jarang. Okey. Jadi kenapa jarang sambung di situ sedangkan ayat-ayat sebelumnya banyak yang sambung kan? Betul Ya, soalan tu? Ustaz. Okey, Ya. jadi saya boleh jawab macam ni. Yang pertamanya, bila kita nak sambung, nafas kita perlu panjang. Yang sebelumnya tu ayat-ayat pendek. Bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, agak panjanglah. Banding dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Okey, itu satu jawapan. Jawapan yang lebih jelas insya-Allah, meraihkan makna. Meraihkan makna dalam surah Al-Fatihah itu. Kalau kita pernah ingat hadis Nabi SAW dalam menjelaskan surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang kedua untuk permintaan ataupun doa hamba-Nya. Betul? Cuma antara permintaan doa dengan pujian tu, ayat yang ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat Faisal, ayat yang tengah-tengah ini, ayat yang mencerita seorang hamba yang yang mengaku sebetul-betulnya, sebenar-benarnya segala ibadah dan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini dia tak termasuk dalam memuji Allah 3 ayat pertama dan tak termasuk dalam doa yang kedua, bahagian yang kedua ini. Jadi kalau nak sambung ayat ini dengan ihdinas sirah ni dah masuk cerita baru. Jadi dia tak ada kait rapat sangat kalau nak sambung pun. Kecuali kalau kita nak sambung untuk kita nak laju. Contohnya selalunya orang sambung ni dia nak cepat. Sebab contohnya macam imam-imam tarawih dan ataupun kita sendiri yang kita solat banyak, kita nak baca banyak kan. Jadi kita cubalah ringkaskan masa tu dengan kita sambung-sambungkan ayat. Jadi kalau kita nak sambung ayat, bila kita raikan makna ini lebih baiklah, lebih sempurnalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sesuainya tak disambung sebab ihdinas sirah dah mula cerita baru, iaitulah permintaan kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita baca suratul Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala kita minta tunjukkan kami jalan yang lurus. Lurus. Itulah. Mana dia memisahkan antara dua tu lah, Ustaz ya? Ya, betul. Itu yang saya faham. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh sambung kita punya tajuk baru kita. Kita masuk sikit je. InsyaAllah malam ni kalau ada masa, insyaAllah kita cuba baca sikit, sambung surah Ar-Rahman kita. Okey, minggu lepas kita dah masuk tajuk baru, iaitulah sifat huruf. Sifat huruf yang mana kita terangkan minggu lepas, kenapa kita nak belajar juga sifatul huruf. Walaupun sifat huruf ni antara tajuk yang sangat besar dan juga agak berat, agak susah nak faham sebenarnya. Jadi saya pun tak faham sepenuhnya pun, cuma saya cubalah jelaskan apa yang saya faham. Jadi bagi tuan-tuan pun, kalau katalah kita tak faham sepenuhnya pun, insya-Allah dah cukup. Yang penting kita tahu apa perkara yang penting, poin-poin yang terpenting yang dalam pelajaran ini. Bagi saya, sebabkan sifat huruf ni, faedahnya ataupun pentingnya sifat huruf ni, kalau kita salah baca ataupun salah kita sebut sifat, dia ada sebahagian tu boleh mengubahkan makna. Ada, bukan tak ada. Contohnya huruf-huruf yang tebal kita tipiskan, dia berubah huruf, maka dia berubahlah makna kalimah tu. Huruf itu tipis tapi kita tebalkan, dia berubah huruf, dia boleh berubah makna. Apatah lagi kalau berlaku dalam surah Al-Fatihah. Boleh berlaku ke? Boleh. Contohnya huruf bo tu kan tebal. Bo tebal kan? Tiba-tiba kita bo ni kita tak tebalkan. Jadi waladdallin. Boleh ke? Tak boleh. Dia dah berubah daripada huruf bo menjadi huruf dal. Bila berubah huruf, berubahlah makna. Itu penting juga sifat huruf yang kita kena kenal. Yang penting-penting dalam sifat ini, yang mana tebal, yang mana nipis, yang mana kuat, yang mana tak kuat, yang mana ada sifat-sifat tambahan, yang mana tidak ada. Jadi itulah antara
faedah ataupun pentingnya kita belajar sifat huruf. Minggu lepas kita kenal secara kasarnya ada 10 sifat yang ada 5 sifat yang ada lawan. Kita dah sebut secara lalu sahaja, dan malam ni insya-Allah kita akan cuba terangkan satu persatu dengan secara ringkas pun. Kita tak perlu faham secara mendalam pun, sebab dia memang berat. Kita terus ambil sifat bahagian yang pertama, iaitu jahar lawan hamz. Jahar lawan Hamas. Terang lawan tersembunyi ataupun bisikan. Hams ni sembunyi ataupun bisik. Okey, kita ambil yang hams dulu. Sebab jahar ni hurufnya lebih banyak banding dengan hams. Sifat hams antara sifat yang perlu kita jaga juga. Kenapa? Sebab banyak berlaku dalam bacaan kita ataupun dalam Al-Quran, sifat ini kadang-kadang dilebihkan sifat. Disebut lebihkan. Bila dilebihkan sifat ini, dia boleh berubah daripada hams menjadi qalqalah. Terlebih bunyi pula hams ini. Okey. Kalau kita tengok di sini tafsir dia ataupun huraiannya, nafas hams ini adalah nafas terlepas semasa menyebut hurufnya, kerana pegangan yang lemah pada makhrajnya. Hurufnya ada 10. Maknanya kita kena lepaskan nafas. Lepaskan nafas secara tersembunyi. Kita kena tambah secara tersembunyi supaya dia tak melebihi sifat hams itu. Sebab nama hams itu adalah sembunyikan bunyi yang nafas kita nak lepas tu. Ataupun sembunyikan bunyi bisikan yang dalam makna hams. Hamasa fi udhunaihi, maknanya membisik di telinganya. Jadi asalnya membisik hanya. Bila bisik ni kita tak boleh lepas kuat. Bila lepas kuat, dia tak jadi bisik dah. Dia jadi macam war-war ataupun dah jadi kecoh. Jadi betul-betul kita nak kena huruf-huruf hams ini kena jaga supaya tak disebut dengan kuat ataupun dengan terang. Hurufnya ada 10. Dalam rangkai kata kalau kita nak hafal, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Itulah huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha dada, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, kaf, huruf ta. 10 huruf ni bila baca dalam Al-Quran, sama ada berbaris ataupun tidak, dia ada sifat hams. Jadi saya pilih yang pendapat ulama tajwid mengatakan hams ini berlaku juga pada huruf yang berbaris, tapi dia lebih terang dan lebih dengar, lebih nyatanya bila huruf itu mati. Ada ulama mengatakan pada mati saja, tapi kita ambil yang kedua-duanya lah. Sebab ada antara huruf ini ada yang kuat. Contohnya huruf kha, huruf sa. Bila mati dia lebih jelas lagi hams dia, bisikan dia itu lebih jelas. Sebab dia ada tambah sifat tebal lagi pada kedua-dua huruf ini. Okey. Kita gunakan kaedah yang sama dalam bab makharij, iaitu mana-mana huruf 10 ni kita nak cuba tatbikkan, nak kena bunyikan hamsnya, kita matikan huruf. Contohnya kita ambil huruf fa. Huruf fa, kita nak tahu huruf ni hams ataupun tidak, matikan huruf fa, tambahkan hamzah berbaris atas sebelumnya. Cuba sebut. Up. Dia ada nafas berlari ataupun berlalu di rongga mulut. Hamas. Jadi bacaan kita bila ada lalunya angin itu ataupun nafas kita, itu sifat hams yang sempurna. Afidatihi. Afwahihim. Afwa, ia kena ada jarayanun nafas ataupun berlarinya nafas kita secara hams, secara bisikan. Yang dekat je bunyi fa mati tu, yang jauh tak bunyi sebab itu hanya bisik. Cuba kita ambil huruf ta. Huruf ta selalu ada dalam bacaan kita, matikan ta sebelumnya hamzah berbaris atas. Cuba sebut.
Tadi ada At, atba atba'a. Lidah kena At- di atas lah. at, Gigi at- atas, gigi Okey, atas. kalau nak bercerita tentang lidah tu, kita kena kembali kepada pelajaran makhraj, tempat keluarnya ta tu di mana. Ya. Okey, yang kita belajar ta tu, yang saya bagi pendekatan yang mudahnya, ta tu gigi kepala lidah. Ta. ta, ta. Jadi bila kita nak letakkan sifat hams ini pada ta, pastikan last kali angin berlalu di lidah yang kita dah mula gigit. At At, at, sikit je. at, Dia tak nak atek. Atek itu kalau dah terlebih kan. Itu soal kalah Ustaz. Ada jadi At- kalkala. at, Saya At- perhatikan antara yang muslimin dan muslimat yang ikut kelas tahsin ni, kadang-kadang dia terlebih nak tunjukkan sifat hams, dia macam lebih daripada haknya nak pergi kepada qalqalah. Itu dia tak boleh. Dia tak kena bezakan huruf 10 ni kita kena kurangkan sikit banding dengan qalqalah. Qalqalah kalau ibaratkan huruf berbaris itu satu huruf itu 100%. Kalau qalqalah dia hampir kepada 50% daripada satu huruf tu. Aqa, ad, ab, aj. Kan? Kalau hams 25% je daripada 100% huruf itu. Sikit je. Persennya lebih kurang 25% lah. Okey. Okey, dan begitulah huruf-huruf yang lain kita nak kena keluarkan nafas, larikan nafas kita semasa kita baca huruf-huruf hams ini. Okey. Okey, selesai hams, kita pergi patah balik kepada jahar. Lawannya jahar. Jadi sekarang ni untuk kumpulan yang pertama ini kita nak kena kira 28 huruf yang ada dalam Al-Quran. Hams dah ambil 10. Tinggal lagi 18. 18 ni adalah untuk huruf sifat yang lawan hams ini. Adalah sifat jahar. Apakah itu sifat jahar? Jahar ini waktu kita baca huruf-huruf ini nafas kita tertahan. Kita macam kita tahan nafas supaya tak berlari. Sebab lawan hams tadi. Hams tadi nafas kita berlari. Yang ini nafas kita macam seolah-olah tertahan. Waktu kita nak sebutkan. Kita ambil hurufnya. Di sini dia sebut ada 19 huruf. Sebenarnya 18 huruf. ba, Dia di sini dia kira apa? Dia Hamzah. kira alif maddiyah termasuk. Hamzah dengan alif lain-lain. Tapi kita yang kira 28 itu alif lain, hamzah lain. Alif dan hamzah sama. Kita kira sama sebab tu jadi 28. Tak ada masalah lah. Yang penting okey. Contohnya huruf-huruf jahar ini selain daripada huruf hams, contohnya kalau kita mati, kita ambil lah mana-mana kita ambil huruf. Contohnya huruf ba, ra, kita cuba ambil huruf yang tak ada sifat lebihan. Kita ambil Jim. huruf jim ada qalqalah. jim ada. Kita ambil huruf contohnya huruf ya. Mim, Ya. Contohnya kita ya matikan. Lepas tu hamzah atas. Cuba sebut. ai, Ai. Nafas terus terberhenti. Dia tak boleh jadi macam hams. Macam hams tadi af. Ada lebihan. Maknanya ada laluan nafas berlalu, berlari kan. Kalau yang huruf jahar dia macam tertahan. Ai. Dah tak boleh dah. Ai. Dah tak boleh nafas. Tak boleh lepaskan nafas lagi. Cuma contohnya ain. Ain. Tekan. Dia jelas dia bunyi huruf itu sebab dia tak ada baki nafas ataupun hamas ataupun bisikan itu. Sebenarnya kalau nak cerita di sini, pentingkah kita nak tahu sampai begitu halusnya? Ya, bagi orang yang nak mendalam, betul-betul dia nak kena bezakan antara huruf jahar ini macam mana nak terangkan, huruf hams ini macam mana kadar hams itu nak dijagakan. Penting bagi orang yang mendalam hukum-hukum tajwid ini. InsyaAllah satu hari, satu masa kita akan sampai ke tahap itu.
Tapi peringkat awal ini InsyaAllah. kita ambil yang lebih yang terpenting dalam semua hukum ini. Kita ambil, bagi saya dalam kumpulan pertama saya akan tekankan hams. Saya tinggalkan jahar. Jahar saya tak perlu nak tahu tertahan ataupun tidak. Yang penting hams ini, huruf 10 huruf ini, bila saya baca saya tak nak lebih. Saya tak nak lebih bunyi hams itu. Ak, saya tak nak lebih. Akba, akma, sikit je. Saya pastikan huruf hams saya kena jaga-jaga supaya dia tak lebih daripada qadar hams itu bisikan nak menjadi macam qalqalah, macam lantunan. Itu ya yang saya cuba untuk bacaan yang ala qadar kita, insya-Allah lebih selamat dan lebih sempurna bagi kita lah, insya-Allah. Okay, untuk malam ni saya rasa sampai sini. Ada apa-apa soalan kenaan dengan hams? Okey semua, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa, masya-Allah, tengok kepada masa dah 10 lebih. Ingat dapat kita baca surah Ar-Rahman. Okey, tak apalah. Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat berapa? Nak baca juga. Kita baca sikit je, supaya tak tinggal langsung. 2 minggu lepas pun dah tak baca kan? Ya, betul. Kita sambung sikit je. Beberapa ayat saja. Surah Ar-Rahman, Jidin. Muka surat berapa, Ustaz? Surah Ar-Rahman, muka surat 531. Oh, dah sampai 500. Okey. 531, siapa ingat yang kita baca, seingat saya kita baca sampai ayat 18 18. ayat 16 kita baca. 16. Fabi ayyi ala tu, Ustaz. Okey, ayat 16. 18 kita. 16. 16 kita baca. Saya baca, Ustaz. Okey, malam ni kita baca dari ayat 17 lah. Bila kita dah sampai 16, malam ni kita baca ayat 17. Kita baca beberapa ayat saja, insya-Allah, untuk kita keluarkan huruf hukum-hukum. Boleh, insya-Allah. Siapa nak mulakan? 2 ayat je. 2 ayat je. 2 ayat saja. Baca dan keluarkan hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat yang dibacakan itu. Boleh, saya boleh kata. Okey, silakan Haji Muhammad. Nak baca bismillah ya? Terus baca auzubillah, terus baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribin. Maghribain. Wa bi ayyi Rabbul maghribain Haji, wa rabbul maghribain. Maghribain. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, cuba keluarkan hukum-hukum yang Haji kenal dalam 2 ayat ini. Fabi ai. Okey. Hukum apa yang ada dalam 2 ayat yang Haji baca? Itu hukum mas. Mat apa? Mas. Fabi ai alif hamzah tu jumpa dengan ya sabdu. Okey, baca sabdu, baca tasydid. Okey. Lagi? Ya. Lam alif. Okey, lam alif ada tanda mat itu. Di situ ada mat apa tu? Itu hamzah bawain. Hamzah sebelah dia ada alif. Ya, baca panjang tu dipanggil mat apa? Ingat tak? Mat jaiz. Yang dalam satu perkataan ini. Kalau mat jaiz tu 2 perkataan. Ini satu. Ini satu mat wajib Mat wajib. mat wajib. Okey, lagi ada lagi tak? Ikut yang kenal je lah, ikut yang kenal, tak apa. Warabbul maghribin. Maghribain. Maghribain.
Ingat tak mat Itu apa? itu yang apa tu? Lam alif tu. Rabbul Alif lam terbalik alif lam. alif lam Alif lam qamari. Rabbul tu mat. Jadi alif mat apa? Mat lazim. Belum ini bukan mat lazim. Ini kalau bain, ini kalau kita Oh, baik tu main apa? Alamak lupa ya. madlin. Ini madlin. Madlin sebab apa? Sebab Matling. sebab dia mati sebelumnya baris atas dan kita berhenti dalam perkataan. Ya, betul. Okey, terima kasih Ji. Terima kasih. Ya, sama. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, InsyaAllah macam itulah kita ingat balik-balik, ingat semula hukum-hukum yang kita Baik. Okey, siapa boleh cuba lagi? Seorang dua lagi. Teruskan ayat 19 dengan ayat sampai 21. Ayat 19, 20, 21. 3 ayat ni. Sebab sampai pada ayat ala. Siapa nak cuba? Haji Taib ada? Haji Taib menyuruh. Assalamualaikum Ustaz. Dia sembunyi Ustaz, dia sembunyi. Tak apa, dia tak boleh sembunyi. Dia ada nama dia. Kecuali kalau dia Ini tukar murid nama. bijak Ustaz. Murid bijak selalu dia senyap aja, tak bising-bising. Bila ada kita Diam-diam panggil. lepu tau Ustaz. Dia buka Macam- terus harum. Macam mana boleh perasan ya? Saya di luar. Tak payah lari. Nampak dia gunung yang kita tahu. Okey, Masya. Okey Haji, terima kasih. Dia Haji. dah apa tahu Ustaz. Auzubillah Masa minasyaitanir dia lepu Ustaz. Dia buka semua habis lah. Okey. Cuba silakan. Mulakan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua kan? Satu Lagi lagi. satu. Pada ayat. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiga ya. Okey. Marajal bahri alif lam qamariyah al-bah Mana ke al-bahrain Samsia? Qamariyah Marajal bah al-bah jadi Qamariyah. Raini itu kalau kita ada wakaf jadi madlin. Okey. Tapi Ya, kalau betul. kita marai itu huruf lin lah. Okey. Yaltaqiyan. Yan itu mad arid li sukun. Okey, insya-Allah. Okey. Yang ayat yang 20. Ni. Baik. Ha? Bainahuma. Yalah ayat 20 lah. Okey. Baina. Baik itu huruf lin. Harfulin kan? Harfulin kan? Harfulin. Harfulin sama lah huruf kan. Harfulin. Huruf bijak. Huma mad asli. Mat asli. Barzakhun la. Ini tanwin jumpa lam. Tanwin ini jumpa lam apa? Huruf 15. idram- 15. Idram bila guna. Idram bila guna. Lam. La malib itu mad asli. Yab rian yab Jab. ya. Jab kalkala Jidin, sabar Jidin. Sabar Jidin. Ya Sabar. berkakalah. kalkala sudra. Rian sama itu mad arid di sukun. Babi ai itu harfulin. Hai ala itu mad badal. Hamzah jumpa alif. La mad tabi'a. La apa mat tabiah tu? Mana mat tabiah? Betul-betul tengok. La Satu huruf. itu mak wajib.
Mak Wajib. Tak tanya Ustaz, panjang berapa rakaat Ustaz? 4, 5 atau kalau kita berhenti boleh juga 6. Nanti sekejap. Rabbikuma ma asli tukadziban yang bantu ma'arif disebut. Wah, bijak pun. Ada tinggal lah. 100 pun 100. Ada tinggal tak Jidin? Jidin tekan cek lah, tekan simak. Dah lama tak dengar suara Masya Allah. Malam ni bahagian ni saya lepaskan Haji Dim semak apa ni Haji Taib. Yalah, saya pun dah rindu dengar suara dia, Ustaz. Dia champion Ustaz. All the way champion Ustaz. Tak sempat orang nak jawab, dia dah masuk dah Haji Dim ni. Sabar. Okey, alhamdulillah terima kasih kepada semua untuk malam ni. Mungkin kita berhenti di sini. Ingat ayat 21 untuk tatbiq kita, untuk kita cuba keluarkan hukum-hukum yang kita baca. Insya-Allah. Cara ini insya-Allah dapat mengingatkan kita yang mencuba keluarkan hukum dan juga kepada pendengar semua. Dan kadang dia tahu bila orang baca, kita cepat kita cek, oh ni hukum, tapi bila kita sendiri baca waktu kita lost. Kadang-kadang dia datang tak datangnya. Itulah latihan kita. Bila kita dah selalu insya-Allah kita akan bertambah tamkin, bertambah kemas dan bertambah pasti insya-Allah. Okey, untuk malam ni lain kali kita kasih can orang dulu Ustaz. Lain kali baru kita Ustaz. Ya, okey. Insya-Allah terima kasih kepada semua insya-Allah. Doakan semoga dapat keberkatan ilmu yang kita kongsikan dan insya-Allah dapatlah insya-Allah kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima 'allamtana, Allahumma waffiqna lima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilman nafi'a, Allahumma zidna 'ilman nafi'a birahmatika arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Besok Hafiz. Insya-Allah. Masya-Allah. Ni dia ni, Hafiz akan datang. Terima kasih Ustaz. Amin. Halo. Ini Hafiz akan datang Ustaz. Haji Malik baru timbul, baru muncul. Dia ngantuk Ustaz, mengantuk. Mana tuan guru Haji Din? Dia agaknya dia makan julak Ustaz. Dia minta cuti MC. Okey, sebut baik-baik je lah insya-Allah. Menyamar lah. Okey insya-Allah. Terima kasih semua. Selamat rehat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam.